tanda kiamat semakin tiba. Majlis ini anjuran Gemah Nur Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Pengurusi Puan Rosniati Mansur dan semua barisan AJK GNI. Bagi memulakan majlis, mohon Ustaz memimpin bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya dan keluarga kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zukri bin Abdul Jalil memulakan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh sah pentadbiran Gemah Nur Iman dan yang saya hormati moderator majlis pada petang ini, Bonda Norini, dan juga yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpahan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi perbincangan kita menyambung sedikit peringatan buat kita. Sepatutnya pada petang ini Al-Fadhil sahabat saya yang amat baik dengan saya, Ustaz Aizuddin, mungkin beliau sekarang berada di Mekah. Maka kalau Mekah pada waktu ini masih dalam keadaan tengah hari lah. Ya, dalam keadaan tengah hari. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Ustaz Aizuddin. Oh, di Madinah. Di Madinah. Mudah-mudahan Allah mudahkan permasalahan ataupun mudahkan perjalanan Ustaz Aizuddin yang sedang berada di Madinah. Dan kita doakan bagi di antara kita mungkin ada sahabat yang melaksanakan ibadah umrah, yang pergi melaksanakan umrah. Kita doakan agar Allah mudahkan urusan mereka dan Allah pertemukan mereka dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan Allah kembalikan mereka dengan baik
kepada pangkuan. Dan kita doakan juga pada hari ini mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab saya sendiri pun malam tadi tak tidur sampai pukul 4 ke 5 pagi disebabkan keracunan makanan. Tak pasti apa yang saya makan. Mungkin dah lama mengidam asam pedas bonda nor ini, mungkin itu sebab sakit perut, ataupun dah lama mengidam kambing perap bonda moda, ataupun sebaliknya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada saya. Baik. Alhamdulillah, ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan agak muka yang agak tampan dan comel ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab ni. 40 hadis peristiwa akhir zaman, di mana karangannya adalah almarhum, iaitu almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Makki, seorang ulama Nusantara di Indonesia yang mana telah kembali ke rahmatullah pada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Seorang yang amat hebat keilmuannya, seorang yang amat kita hormati. Mudah-mudahan kita baca kitabnya pada hari ini, Allah sampaikan Allah sampaikan pahala padanya, asbab dari manfaat penulisan beliau dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Maka pada muka surat yang pertama, yang ke-7, berkaitan dengan 40 hadis akhir zaman, ataupun disebutkan tanda-tanda kiamat yang kecil. Maknanya kiamat kecil ini sudah berlaku. Dan juga sebahagian ulama mengatakan bahawasanya di akhir zaman ini tanda-tanda kiamat yang kecil telah sempurna. Maka kita sebenarnya sudah mendekati tanda-tanda kiamat yang besar. Kerana ulama kata apa? Penuh tanda-tanda kecil. Kiamat telah cukup. Telah mencukupi. Bermakna kita ini hanya menantikan tanda yang besar. Kalau berlaku tanda yang besar, bermakna dunia ini senja. Dan juga sebagian ulama kata juga, bumi ini sudah tua. Tunggu masa untuk dibinasakan. Idza waqa'atil waqi'ah, bila berlakunya hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bila berlaku kiamat, pasti bumi ini dibinasakan. Kalau mengaji dalam kitab Tauhid yang bersama Yang Mulia Datuk Abbas, bahawasanya sifatnya Allah itu tidak dibinasakan. Tetapi yang binasa itu manusia dan apa yang ada Allah jadikan. Tuan-tuan. Bermakna binasalah kita. Hancurnya bumi. Dicabut nyawa kita setelah mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Maka disitulah bermulalah dunia ini tiba pada keadilannya. Yang mana kata Allah, Maliki Yaumiddin, berada di hari pembalasan, yang melihatkan kepada perhitungan. Diperkumpulkan makhluk-makhluk di mana ia adalah sebahagian perkara yang kita akan alami. Maka hari ini kita bicara hadis yang pertama tentang tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat semakin tiba. Dalam sebuah hadis an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mawaddi'in fa'ausina qala ausikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ati
wa in ta'ammaru alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafa katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulli bid'atin dalalah. Apa kata Nabi SAW? Riwayah Abu Daud At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Maka hadis yang saya bacakan tadi adalah hasan sahih. Daripada Abu Najih Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah memberi nasihat akan kami oleh Rasulullah SAW. Nabi bagi satu nasihat. Tuan-tuan, kalau nasihat daripada Nabi, bukan yang biasa-biasa. Nasihat daripada Nabi adalah nasihat yang diguna pakai sampai bila-bila. Nasihat daripada Nabi melalui kalam wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu telah memberi nasihat akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari satu ungkapan atau nasihat kepada kami akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami. Maknanya kata-kata Rasulullah itu menggetarkan hati kami. Tuan-tuan rahmati Allah. Kenapa Abu Najih Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kata apa? Menggetarkan hati kami. Sebab kata-kata Rasulullah kalau didengari, kalau Rasulullah menceritakan tentang azab kubur sampai Sayyidina Uthman bin Affan menangis basah janggutnya. Kalau menceritakan tentang neraka, menangislah kebasahan sahabat mendengar akan takutnya neraka. Ada kalanya ketika mana Rasulullah berbicara, banyak sahabat lalu tertunduk. Kerana apa? Asyik. Kerana seronok mendengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan jemaah-jemaah di masjid dan surau. Saat ustaz berkuliah, mereka juga lalu tertunduk. Bukan kerana keasyikan, tetapi kerana mengantuk. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ayat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran yang disebutkan oleh Abu Najih Arbad sampai menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami mendengarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kalau Nabi cakap, kita kalau tak nangis tak sah, tuan-tuan. Kalau Nabi cakap satu nasihat pada kita, mesti hati kita ni rasa lain. Sebab yang cakap itu Nabi Allah, kekasihnya, tuan-tuan. Kita kalau dengar ulama-ulama yang berkata pun, kita rasa Allahumma salli ala Muhammad. Rasa macam Allah, hati ini seolah tertusuk dengan satu tusukan yang amat tajam. Bila orang-orang alim berkata-kata, tuan-tuan. Bila kita dengar kalam-kalam orang-orang yang baik mengatakan, seolah hati kita ini tertusuk duri yang amat mendalam. Seolah ada kekurangan buat diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali bagi kami. Kenapa sahabat rasa sedih? Seolah-olah kalam yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seolah-olah nasihat yang terakhir yang akan kami dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah macam khutbah wida. Seolah-olah hak inilah kata-kata Nabi yang terakhir. Hak inilah nasihat-nasihat Nabi yang terakhir yang akan kami dengar. Apa ni kami tak dengar dah. Tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu sahabat dia rasa macam, siapa rasa tak sayang Nabi? Tuan-tuan, macam seolah kata Abu Najih Arbad bin Sariyah, seolah-olah kami rasa macam Rasulullah nak cakap lepas ni Rasulullah takkan nasihat kami dah. Macam Rasulullah nak pergi dah. Kalau orang baik ni tuan-tuan, orang-orang soleh ni tuan-tuan, dia tahu macam mana keadaan, dia rasa nak dekat dah dengan mati. Baru-baru ni saya melihat video yang amat mulia Tuan Guru Abdullah Hadi Awang. Tuan-tuan, dia kata apa?
usia saya dah tak lama dah. Usia saya ni di penghujung. Dia kata apa? Saya akan tinggalkan sesuatu yang baik agar menjadi manfaat buat umat supaya sama-sama masuk dalam syurga. Tuan-tuan, cuba ayah-ayah, ibu-ibu bayangkan duduk di tempat Abu Najih Arbad bin Zariyah. Saat itu seolah-olah kata Nabi macam nak tinggalkan kita. Seolah-olah Nabi macam cakap tu seolah kita tak jumpa dah Nabi. Tuan-tuan duduk dalam satu tempat yang tuan-tuan mana tengok Nabi, Nabi tengok tuan-tuan, Nabi kata satu benda, dan lepas ni Nabi takkan jumpa lagi tuan-tuan. Rasa kita rasa macam sedih sampai kata demikian tuan-tuan. Maka kata Abu Najih Arbad bin Zariyah, maka berilah pesanan kepada kami. Dia kata, berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda Nabi SAW kata apa? Aku bernasihat kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Akhir zaman tak ada apa benda yang paling hebat yang perlu ada dalam diri kita melainkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang paling kita dapat. Kita kata apa? Tak ada benda yang paling dapat kita jadikan sebagai kekuatan iaitu dengan takwa. Takwa ni tuan-tuan meraih kehidupan di akhir zaman. Meraih satu kehidupan yang kita akan kata penuh dengan pancaraba di akhir zaman. Takwa, takwa, takwa. Sebab tu Nabi pesan kepada Abu Darda, ittaqillah, takwalah kamu di mana-mana. Sebab di mana-mana kamu keluar penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan sangat-sangat perlu dalam diri kamu adalah takwa. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan. Maka kata Nabi, aku bernasihat kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu. Siapa? Iaitu ulil amri. Taat kepada pemimpin kamu selagi mana dia tidak melawan apa yang telah dituturkan Allah atas aturannya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang mungkar, maka kamu boleh berbalik kepada keadaan kamu tidak boleh, perlu tidak mengikuti. Contoh sebagai seorang suami. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau seorang suami suruh kita solat, wajib kita solat. Kalau suami suruh kita buat air kopi, wajib kita buat. Kalau suami kita kata gosok baju, wajib kita buat. Tapi suami kita kata pi melacur diri, walaupun dia suami, tak wajib kita buat. Wajib kita hindarkan. Suami kita kata pergi keluar pakai tudung, tak wajib kita ikut sebab itu melanggar arahan Tuhan. Suami kita kata berjima tetapi melalui lubang dubur, tak wajib kita ikut sebab ia adalah sesuatu benda yang mungkar. Maka selagi mana pemimpin itu, kata Rasulullah, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba, kalau dia seorang pemimpin, maka taatlah kamu kepada dia. Tuan-tuan. Sebab tu kita kena taat kepada pemimpin kita. Nabi pesan pada kita, bertakwa kepada Allah, taat pada pemimpin. Kan kita tengok dulu pada waktu COVID dulu, selama 2 tahun, tahun 2020, 2021. Tuan-tuan. 2022 baru saya bersama Gemma Nur Iman. Saya bersama dengan Gemma Nur Iman daripada 2021 dan 2022. Maksud ni dah 3 tahun lah saya bersama dengan Gemma Nur Iman. Bayangkan tuan-tuan, saat dunia diuji dengan satu virus, coronavirus, waktu itu salat kita berbeza. Yang berjarak, ada terpaksa pakai mask, ada yang tak boleh solat Jumaat, bagi perempuan pula tak boleh keluar solat datang ke masjid. Majlis-majlis ilmu diberhentikan, secara online saja boleh. Di sini menggambarkan kepada kita siapa yang layak memberi keputusan, iaitu Sultan, Ulil Amri, ketua agama dalam negara kita. Mesti taat. Ada orang marah, kenapa kena solat jarak-jarak? Kenapa sampai ada orang yang tak dapat solat Jumaat?
terpaksa balik ke rumah. Tuan-tuan, taat kepada ulil amri. Dah tak solat Jumaat, tak dapat tempat, maka solatlah zuhur, selesai. Tuan-tuan rahmatullah. Berpegang di akhir zaman, tetapi selagi mana pemimpin itu dalam keadaan yang benar. Kalau pemimpin itu mengajak kepada mungkar, maka jangan ikut. Tuan-tuan, termasuk suami kita. Tuan-tuan, kalau suami kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah baca, sanggup menjual isteri kepada laki lain demi mendapat duit, dilacurkan istrinya. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Apakah pemimpin sedemikian, tuan-tuan? Ni Nabi tegah ni, supaya taat, tapi taat kamu betul pada ketaatannya. Jangan sampai kamu ikut benda yang cacar marba, benda-benda yang haram sekalipun kamu ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya, kata Nabi, siapa panjang umurnya dari kalangan kamu, iaitu pada kalangan sahabat nanti. Mungkin para sahabat zaman kita dah tak ada dah, daripada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, sampailah salafus salih, sampai kepada kita. Maka Nabi pesan, Nabi cakap ni bukan cakap pada sahabat, Nabi cakap pada kita. Kata apa? Siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Khilaf di antara para alim ulama. Nampak, tuan-tuan? Kamu, kalau usia kamu panjang, kata Nabi, di akhir zaman nanti, tanda kiamat kecil, kamu akan terlihat bahawasanya berlaku banyak selisih faham. Selisih faham ni apa maksudnya? Iaitu ada yang mengatakan sedemikian, ada yang mengatakan sedemikian. Selisih daripada satu hukum. Dan kamu akan juga berselisih pendapat. Tuan-tuan, khilaf membawa kepada rahmat. Khilafiyah, iaitu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ini benar. Ada yang tidak mengatakan ini sekian. Selisih pendapat. Tetapi pada kebaikan. Bukan selisih pendapat bercampur haram dan halal. Kalau itu telah ada syubhah di dalamnya sebab bercampur. Selisih faham adalah sesuatu perkara itu boleh dilakukan. Sama ada boleh, tetapi ia di dalam kebaikan. Contoh, solat tarawih. Pada zaman Rasulullah berapa? Pada zaman Sayyidina Umar berapa? Sayyidina Umar ada yang mengatakan 20. Ada yang mengatakan juga ada sebahagian 36 rakaat. Tapi kalau tuan-tuan berada di Tas Hadramaut, Yaman, mereka mengadakan solat tarawih sebanyak 100 rakaat. Kalau tuan-tuan berada di Indonesia, di madrasah ataupun disebut sebagai pesantren, mereka mengadakan solat tarawih, mengkhatam satu Al-Quran satu malam. Berapa lama? Daripada Isya sampai pada waktunya subuh. Solat tarawih. Terus sahur, lepas tu terus melaksanakan solat subuh berjemaah. Tuan-tuan, bermakna di sini berlaku khilaf. Tetapi Nabi SAW tidak memberat-beratkan umatnya dengan amal. Cukup memadai bagi kita. Makna khilaf, selisih faham. Bukan bermakna tak boleh ambil. Selisih dalam pendapat. Ada masjid dan surau, nanti buat tarawih 8 rakaat, 3 witir. Ada masjid dan surau, melakukan 20 rakaat, 3 witir. Ada masjid, tak buat langsung. Itu salah lah tuan-tuan. Sebab malam Ramadan, mesti dihidupkan dengan ibadah. Bermakna berlaku selisih faham. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka ada kata boleh, ada kata ni, ada kata ni. Maka kata Nabi, kalau kau dipanjangkan usianya, maka di situ engkau akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, ternyata betul. Kita kalau tengok ustaz ni kata lain, ustaz ni kata lain, hak mufti ni kata lain, hak mufti ni kata, selisih banyak. Bukan bermakna tidak benar. Selisih dalam pendapat. Itu saja.
akan berlaku. Tapi hari ini pun kita tengok juga ada orang berselisih pendapat yang mengatakan sedemikian. Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata, hak baru ni saya dengar ada orang kata, ustazah tu kata Jumaat haram, berdosa kita bermusafir. Tang mana pula haram? Betul tak? Tuan-tuan pernah dengar? Ibu-ibu pernah dengar? Ada ustazah tu kata haram kita musafir pada hari Jumaat. Ibu-ibu, tahun ni kita raya, tahu tak? Kita raya tahun ni hari Sabtu. Ibu-ibu, ayah-ayah mesti balik raya pada hari Jumaat. Betul? Sebab Sabtu kita raya. Hak Jumaat kita balik kampung. Tak sah balik kampung sebab haram. Faham? Tak boleh jawab macam tu. Sewenang-wenang meletakkan pada satu hukum. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka hendaklah kamu berpegang teguh. Nanti kamu akan tengok banyak berlaku selisih faham kata Nabi di akhir zaman. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Pegang teguh. Maknanya jangan kamu tak pegang. Berpegang teguh dengan sunnahku. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi di akhir zaman, pahalanya seperti mana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin di akhir zaman, semakin orang melupakan sunnah. Bila tengok orang pakai jubah, nampak pakaian itu macam janggal. Tengok orang pakai kopiah, nampak janggal. Tengok orang pakai sorban, nampak janggal. Bila orang amal sunnah, jadi janggal. Macam kita makan kat restoran. Lepas kita makan, tuan-tuan, lepas tu kita jilat jari kita. Itu sunnah. Makanan yang jatuh pun akan Nabi ambil untuk makan. Itu sunnah. Orang akan nampak janggal. Tuan-tuan dirahmati Allah. Orang akhir zaman nanti nampak semua apa Nabi buat janggal. Tuan-tuan, kalau tengok biasa orang nak solat, dia pakai sugi. Tuan-tuan, sugi. Orang tengok janggal. Sebab tu orang tu amal sunnah di akhir zaman ni, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu ikut sunnah. Tapi akhir zaman ni, tuan-tuan, orang duk pakai ikut sunnah jadi kepelikan. Sebab kita berada di akhir zaman. Tuan-tuan tengok, kita pakai jubah pun orang rasa pelik. Kita pakai jubah, orang rasa pelik. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pergi dekat satu shopping mall. Dekat mana? Dekat KLCC. Kalau kita pakai jubah, orang nampak pelik. Tuan-tuan, dekat Saudi, jubah ni tak ada masalah. Kita nak pakai. Tapi kenalah dengan cara. Kalau pergi KLCC, jangan pakai jubah. Pakailah handsome sikit. Seluar slack. Lepas tu kasut sport. Pakai cap. Pakai baju berkolor. Tight sampai atas. Nampak handsome. Kemas itu juga sunnah. Cantik itu juga sunnah. Sikat rambut, kan tuan-tuan. Nabi kalau pergi musafir, mesti Nabi ada jenggot. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu, pegang kita pada sunnah Nabi di akhir zaman. Tak apa orang nak mengata, alah sibuk. Kuno, orang kata apa? Kuno bila ikut Nabi. Tak, tuan-tuan. Apa kata kuno? Baguslah. Sebab sunnah. Bukan benda-benda biasa. Sunnah. Kan? Jadi sunnah. Dan, kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang al-mahdiyin. Siapakah yang siapa yang kita kata apa? Khulafa ar-rasyidin adalah 4 sahabat. Siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Tadi ada seorang jemaah kata, boleh dia pakai jubah? Tak, itu bagi orang perempuan. Saya kata bagi lelaki. Bagi orang perempuan pakai jubah is the best dress. Dress yang terbaik bagi seorang perempuan bila di luar, pakaian tu boleh bawa solat. Itu kata ulama. Tapi kalau pakaian tu tak boleh bawa solat, maka pakaian tu ada something wrong daripada segi syarak. Yalah. Dan rahmati Allah. Orang perempuan elok, tuan-tuan. Tapi kalau orang lelaki tak pakai jubah pun tak apa, nak pakai suitable dress macam ni tuan-tuan, pakai cap ke apa tak ada masalah, nak pakai jubah pun tak ada masalah.
Tuan-tuan. Tapi orang perempuan pakaian yang terbaik. Dia kata, Ustaz, pakaian apa terbaik? Tuan-tuan, pakaian yang keluar daripada rumah tetapi boleh terus dibawa solat. Itu pakaian yang paling sempurna untuk menutup aurat, tuan-tuan. Itu pun sunnah kerana mempamerkan kebaikan sebagai Islam yang betul-betul mengikut pada kehendak syariah. Pakailah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz, nak pakai skirt boleh? Boleh. Tapi skirt tu mesti longgar. Nak pakai baju? Boleh. Tapi baju itu mesti longgar. Nak pakai tudung, Ustaz, yang melilit? Dia kata, Ustaz, ada lilit dekat atas, ada tang sini, duk kerongsang tang sini, kerongsang tang sini, kerongsang tang sini, tang sini, tang sini, tang sini. Kalau nak tarik, Ustaz, dibawa ketiak naik turun atas. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi pastikan mesti labuh di bawah dada. Boleh, tak ada masalah. Turban tak boleh. Turban tak boleh. Turban tu dia macam passion sangat. Melekat duk kepala. Tuan-tuan. Tapi kalau nak pakai hak jenis, lilit-lilit kan zaman sekarang, jenis jenis yang lilit-lilit. Oh, duk leher sini, bawah ketiak, tarik belakang. Tu tiba-tiba naik ke atas. Letak kerongsang sini, kerongsang ni, tang sini, 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 tang sini. Lah rupanya mampu. Kena dengan kain kapan. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya kena faham. Maknanya kita nak pakai. Tapi ikut syariat. Pakai yang terbaik yang boleh kita bawa solat. Tak ada masalah. Pakailah, tuan-tuan. Kita nak orang perempuan. Sebab tak ada. Nabi tak pernah tetapkan bagaimana pakaian dan juga dress, cara pemakaian kaum Hawa. Semua Nabi bagi tahu yang mana boleh, tak boleh saja. Maknanya kalau kita nak pakai tudung, pakailah. Tapi labuhkan di bahagian dada supaya tak nampak pada payudara kita. Kalau nak pakai baju apa, pastikan longgar supaya tidak nampak alur tubuh kita. Selesai. Tuan-tuan, pakai purdah boleh, pakai. Tapi tak wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, nak pakai purdah, tak pakai pun tak apa. Tak ada masalah. Tetapi mesti jelas daripada segi hukumnya. Dan kata Nabi, dan gigitlah sunnah-sunnah itu. Nabi kata di akhir zaman nanti, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham sini ada 2. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham. Duduk lekat. Jangan jauhkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Ajarkan anak-anak juga dengan sunnah Nabi. Duduk dengan gigi geraham ni. Ya Allah. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, bid'ah yang diada-adakan. Nabi kata apa? Jauhilah perkara-perkara baru, bid'ah yang diada-adakan. Yang ni saya syarah kejap lagi. Jangan tu kata, maknanya benda bid'ah ni. Dan sebab Nabi kata apa? Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah ataupun perkara yang diada-adakan baru dalam ibadah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tuan-tuan jangan kata, Ustaz, makna bid'ah ni siapa buat sesat? Sat, bagi saya syarah dulu. Jadi dia kata, Ustaz betul ke? Tak. Bagi saya syarah dulu. Pada kalimah Arab tu ada yang perlu disyarahkan. Ni namanya belajar nahwu saraf balaghah. Jangan main terus kata, bid'ah. Kalau kata bid'ah semua, ibu-ibu baca Yasin tiap pagi. Ikut siapa? Gemuk Nur Iman buat setiap pagi baca Yasin. Ikut siapa? Bid'ah. Tak. Dengar dulu. Dengar dulu. Maka tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mana yang dimaksudkan dalam hadis yang pertama, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Bila nak hampir akhir zaman ini, zaman fitnah. Dan tuan-tuan, zaman zina berleluasa, zaman maksiat tanpa batasan. Tuan-tuan, sekarang maksiat tanpa batasan. Tuan-tuan buka saja Facebook, tuan-tuan buka saja Instagram. Maksiat tanpa batasan. Lepas tu kata ulama, ada orang yang tidur, dosanya dicatat oleh malaikat. Ada orang mengaji Quran, dosanya dicatat oleh malaikat. Ada orang yang mandi, tapi dosanya dicatat oleh malaikat. Ada orang yang sedang
bekerja, dosanya dicatat oleh malaikat. Sebab apa? Menayangkan aurahnya di dalam media sosial. Dia tidak, tapi ajnabi tengok aurat dia. Dia kena dosa. Dia sembahyang, tapi auratnya ada dalam Facebook. Ditunjukkan kepada ajnabi, lantas ajnabi melihatnya. Solat pun dapat dosa. Ni kata ulama. Zaman akhir zaman, zaman maksiat berleluasa. Mudahnya untuk melakukan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perhatikan anak kita. Lihatlah anak-anak kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Dengan menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Pertama. Yang kedua, hendaklah kita mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Walaupun seandainya mereka terdiri dari golongan hamba, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ikuti mereka. Dan mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, bererti patuh pada Al-Quran dan hadis Nabi. Walaupun seorang hamba, tapi dia agama. Sebab tu nak memilih pemimpin bukan cerdik pada dunia, tapi mesti cerdik pada agama, mesti cerdik pada akhirat. Walaupun seorang hamba, layak jadi pemimpin kalau dia cerdik bab agama, dia cerdik bab dunia, tuan-tuan. Mesti kita taat. Yang penting dia pegang dengan Quran dan sunnah. Ni paling penting, tuan-tuan. Tapi kalau pemimpin kita pun jenis cerai, tuan-tuan. Kalau orang Perlis kata cerai ni. Benda ni cerai ni apa? Cair. Ha? Cair. Cair? Oh, bukan cerai ni. Bukan bermasalah ke? Tak, cerai. Cair lah. Oh, cair bukan. Orang kata cerai. Orang kata jadi pemimpin pun lagu ni teruk, tuan-tuan. Macam mana kita nak ikut? Tak ada contoh yang baik. Sepatutnya begitu. Mesti ada satu keteguhan bagi mereka yang digelar sebagai pemimpin, mesti berpegang pada dua, Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa? Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Yang mana mereka telah mendapat petunjuk dari Allah. Maknanya, tuan-tuan, mesti berpegang pada 4 sahabat. Tidak boleh menolak salah satu sahabat. Sebabkan itu wujudnya Syiah di akhir zaman. Syiah banyak, tuan-tuan. Ibu-ibu kalau nak belajar agama, jangan pakai cari benda-benda yang pelik. Belajar ikut Gemah Nur Iman. Semua ustaz-ustaz insya-Allah. Ada ketua masjid negara, imam masjid negara. Ada meja Ustaz Naim. Siapa lagi? Ustaz Fadlur Rahim. Cerita ahli saya kenal. Ustaz Aizuddin Tin Takba. Apa lagi? Saya tengok biasa Gemah Nur Iman Puih. Ustaz Abdul Hakim. Ustaz Ilyin. Tuan-tuan yang masyhur. Memang saya tahu Ustaz Ilyin ni adalah paling ramai peminat daripada Gemah Nur Iman. Dia kata Ustaz Ilyin ni menjadi satu perhatian dalam grup Gemah Nur Iman. Ada lagi satu ustaz ni yang paling orang kata tercomel, iaitu Ustaz Zukri Cikebum. Ustaz ni dia famous. Maknanya ustaz yang ada mengajar kita ni hak betul-betul bawa kita kepada satu tempat ni. Maknanya siapa yang menolak sahabat lain, dia ambil satu sahabat, maka tak boleh. Dia mesti ikut 4 sahabat. Sebab tu berlaku Syiah. Syiah ni, tuan-tuan, dia tolak sahabat Abu Bakar dan juga Umar. Dia ambil siapa, tuan-tuan? Cuma dia pakai ambil yang Ali saja. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok azan Syiah berbeza dengan azan kita. Tuan-tuan tengok pada awal Muharram, 10 Muharram, dia membinasakan dirinya dengan melukakan dirinya. Sebab apa?
kesedihan atas kematian cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali, Hasan dan Husin, tuan-tuan. Tak boleh. Mesti kita ikut 4 sahabat. Nabi kata bukan 1, 4 khulafa ar-rasyidin. Tuan-tuan. Ni bahaya Syiah. Syiah ada dalam negara kita. Dan saya tak tahu juga Syiah ada ke dalam Gemenur Iman. Tak pastilah. Kau dengar kita cakap lah, tuan-tuan. Ni kita sebut sebagai benda yang perlu kita faham. Mesti ikut 4 sahabat. Tapi dia kata aku tak ikut Umar, maka salah. Dia mesti ikut 4. Nabi kata. Kalau dia ambil salah satu pun salah. Mesti diikut 4. Iaitu berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana hanya penganut fahaman ini saja yang mendapat jaminan selamat dari api neraka. Dan yang akan beruntung mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti, kata ulama. Maka kena ikut 4 sahabat yang membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat, terima kasih ke Kanda Azrina, dia dah tulis dah, tuan-tuan. Yang keempat, hadis yang disebutkan tadi menceritakan kepada kita, iaitu menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu fahaman-fahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini. Padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baru itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, iaitu bid'ah dalalah. Tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa saja, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Maknanya, tuan-tuan, bid'ah ulama bahaskan ada 2, iaitu bid'ah dalalah, iaitu siapa yang buat bid'ah dalalah ini ternyata sesat, mengada-adakan sesuatu yang telah ada. Sebagai contoh, solat subuh dia buat 4 rakaat, solat zuhur dia buat 2 rakaat, solat asar dia buat 14 rakaat, solat maghrib dia buat 7 rakaat, solat isyak dia buat 13 rakaat. Benda yang telah menjadi ketetapan tapi diubah, ini sesat. Tetapi bid'ah hasanah adalah bid'ah yang diterima baik, walaupun pada asalnya itu tidak dilakukan Rasulullah, tetapi ada sandaran dan dalilnya. Contoh, kita baca Yasin setiap pagi dianjurkan oleh Gemenur Iman. Adakah dalam hadis mengatakan Rasulullah membaca Yasin tiap pagi? Jadi mana amalan tuan-tuan, ibu-ibu buat Gemenur Iman boleh buat bacaan Yasin pagi-pagi? Adakah benda tu salah? Tak. Benda itu, Yasin adalah membaca Al-Quran. Khalas. Tuan-tuan, tak jadi masalah. Bermakna di sini, bid'ah dalalah dan hasanah ini dibincangkan oleh ulama. Macam kita buat tahlil Yasin malam Jumaat, tahlil kita buat untuk arwah. Dan Gemenur Iman pun kata, siapa yang ingin menginfakkan sedikit untuk tabungan Gemenur Iman, contoh, berikan nama dan infakkan. Salah? Tak, kita sedekahkan atas nama arwah, maka pahalanya sampai. Walaupun berbahas pendapat ulama mengatakan ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Tapi benda yang baik. Sebab dalam tahlil Khamis malam Jumaat, kita mendoakan. Dan sebab apa? Hadis Nabi SAW mengatakan, 5 malam yang doanya mustajab. Malam Rajab, malam Nisfu Syaban, Khamis malam Jumaat, malam Hari Raya Aidul Fitri, dan Aidul Adha. Bermakna di sini, Khamis malam Jumaat kita adakan bacaan Yasin, maknanya tempat mustajabnya doa. Padanya tahlil itu kita ada doa, Allahumma dzikil qabri wal luhud. Dan kita ada juga doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Padanya tahlil itu terdapat bacaan Quran, terdapatnya bacaan 3 kul, terdapatnya bacaan ayatul kursi, terdapat bacaannya suratul Baqarah, terdapatnya bacaan
kalimah la ilaha illallah, terdapatnya doa bagi almarhum, terdapatnya doa pada almarhumah, terdapatnya doa bagi kita, maka di manakah salahnya? Walaupun ia adalah perkara baharu yang diadakan. Wallahu a'lam, bermakna tak salah. Boleh saja kita buat. Tetapi mesti ada sandarannya. Faham? Contoh, seperti mana sebelum ini di TV Al-Hijrah, saya katakan, membaca Bismillah 21 kali. Sebelum tidur, diselamatkan rumahnya dari musibah. Dimasuki pencuri. Tidak akan meninggal dalam tidur. Iaitu mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka menjadi pertikaian. Ustaz, kenapa 21 kali? Tak boleh 22, tak boleh 23. Ini adalah dasar pengalaman orang yang mengamalkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Katanya 21 kali. Kalau lebih, Alhamdulillah. Jangan kurang. Lebih tak apa. Kurang jangan. Yang penting lebih. Jadi kenapa kena 21 kali, Ustaz? Saya katakan dia begini. Okey, baik. Dalam agama, ibadahnya mesti kena pada ahlinya. Kalau tuan-tuan pergi jumpa, contoh, kalau kita pergi menemui doktor, kita kata, doktor, saya demam. Okey, baik. Nanti ambil ubat di depan. Tengok suhu kamu 37. Nanti ambil ubat. Maka nurse pun kata, Muhammad Zukri, sila ambil ubat. Okey, Muhammad Zukri, ni ubat demam. Ni 3 kali sehari. Ni sekian-sekian. Ini ubat sesama 2 kali sehari. Ubat batuk ni mengantuk, ambil malam saja. Kita ikut tak, tuan-tuan? Kita ikut. Sebab apa? Memang itu bidang dia. Macam benda Nuri ni. Memang bidang dia. Okey, ubat ni. Sebab apa? Kita punya ilmu. Tapi bila ulama kata, kenapa kita pertikai? Kita siapa? Maknanya di sini, setiap benda yang baru, adanya sumber dan datang daripada orang-orang saleh. Seperti mana doa ketika duha. Allahumma inna duha wa duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Tuan-tuan rasa, ibu-ibu rasa, doa tu sabit daripada siapa? Itu tidak hadis Nabi. Itu adalah doa dan soleh. Bukan dari hadis lain. Ada sabit kata hadis Nabi lain ketika mana doa. Tapi kita ambil sandaran daripada hadis tu, siapa yang mengamalkan doa maka tidak akan fakir. Memang kita minta, ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika jauh dekatkanlah, jika haram sucikanlah, berkat waktu duha. Kan kita doa macam itu, tuan-tuan. Maknanya pengamalan itu ada, tetapi ada sandarannya. Wallahu a'lam. Ya bun rahmati Allah. Maka fahami, Nabi kata di akhir zaman, iman, takwa, ilmu adalah satu pegangan yang perlu kita ada. Sebab apa? Ia membimbing kita di akhir ujian, akhir zaman, yang membawa kepada banyak pancaroba dan juga fitnah-fitnah. Maka ilmu, takwa dan iman, 3 perkara dalam hidup kita. Sunnah mesti kita pegang. Sunnah para sahabat, khulafa rasyidin, mesti kita pegang. Genggam dan peganglah, gigitlah dengan gigi geraham. Jangan dibuang sunnah, walaupun perubahan dunia ini dalam keadaan penuh dengan pancaroba. Pastikan sunnah dan juga Quran menjadi ikutan sampailah ke akhir hayat. Wallahu a'lam. Ada dalam berapa minit lagi Bunda Nur ini, insyaAllah kita cuba untuk bertanya, membuka soalan. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ni nak tanya dah banyak-banyak doa dah kalau ni duk tahu dah lajian air ni. Jadi kita bimbang takut makrak tu salah ke apa. Kuk Jawi kita baca kuk Rumi. Doa tu berlaku. Awal doa tak ambil lah ayat ni ke dulu pas tengah-tengah tu ambil Rumi, akhir kita faham. Akhir tu tertutup dengan Jawi balik. Boleh tak? dalam doa ni dengan molek. Sebab doa kita tahu faham ke kalau kuk Rumi kat masuk kita nak. Dengan hamba kecek.
Hamba dulu mari Ustaz kelas. YBL Ustaz, saya tak berapa faham Kelantan. Dia tak berapa faham. Royak bahasa Malaysia lah Ustaz. Dah sabar mentah lah. Saya nak jawab Malaysia. Tapi dengan Cik Ha ni saya, sebelum saya jawab, saya kabur dalam bahasa Kelantan. Sebab Cik Ha masih Orang hutang Kelantan. sup beluk. Sup Belum beluk. faham. Jangan Okey. lupa. Okay, molek. Mudah. Terima kasih. Dia kata, Ustaz, saya doa tak faham. Dia kata, Ustaz, saya doa rumi dulu. Tutup baru dengan jawi. Tak ada masalah. Tapi doa tu lepas solat. Tapi kalau doa itu pada dalam solat, maka tidak sah. Kerana bahasa tersebut dilarang. Melainkan bahasa Arab di dalam solat. Tapi kalau di luar solat, nak doa bahasa apa pun, doa lah. Gini lah, Tetapi- lepas kita wirid, lepas solat tu lah. Lepas kita doa kan. Itulah maksudnya. Doa itu adalah yang diambil daripada Quran dan sebaik-baik doa itu adalah doa yang kita fahami. InsyaAllah. Terima kasih Cik Ha atas soalan. Bereba. Senyum Okey, soalan. okey, terima kasih. Bolehlah maknanya kita faham maksud dia. Oh, tak ada masalah. Yang penting Cik Ha faham. Lebih baik daripada doa Arab tapi dok faham. Yang penting doa yang kita baca mesti faham. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Kita tak kira bahasa Kelantan boleh. Bahasa Thailand lak no klap nyalan lah klap caklap kap pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting faham. Itu Assalamualaikum bahasa. Ustaz. Baik, Bonda Zainun. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Ustaz, Ya, marhaban berjanji tu antara sunnah ke Ustaz? Marhaban berjanji Ya. bukan sunnah, Bukan. tetapi pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha. Ni orang lama. Sa'dul liman. Ni orang lama. Berjanji ni puji-pujian kepada Rasulullah. Allah pun puji Nabi. Allah selawat dulu pada Nabi. Kita umat takkan tak mau puji Nabi. Mesti kita puji. Tak ada masalah. Marhaban. Ya marhaban. Itu suara nenek-nenek tua. Marhaban jandal Husaini. Marhaban. Tu nenek-nenek tua lah. Tu dulu orang tua. Makcik-makcik tua ada lagu tua. Kadang marhaban pun melompat gigi palsu. Astaghfirullahaladzim. Terus jadi mahabu. Gitu. Tak ada masalah dah, masya-Allah. Lawaklah sikit. Jangan marah tuan. Mana Norimin, boleh tutup tak? Saya dah mengarut dah ni. Boleh. Mari kita tutup. Betul lah. Kan Bonda Norimin dulu kita zaman-zaman marhaban. Ya. Orang-orang Okey. tua. Apa Ustaz? Sedap. Jahat ni. Alah. Dah tutup lah Bel. Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah Ansar kita hari ini berjalan lancar. Moga segala apa yang ilmu yang disampaikan Ustaz tadi menjadi nasihat yang berguna dan pedoman di dalam perbaiki amal dan mentajdidkan iman akan dunia yang semakin berakhir ini. Wallahualam. Hidup kita biarlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Moga kita tidak tergelincir di jalan-jalan menuju ke Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan kuliah pada malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada pengajian berkitab bersama Tuan Haji Abdullah bin Tuda dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Ustazah Humara Tafsir Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam bersama Ustazah Afzan dengan kuliah Fardu Ain. Itu saja untuk malam ni. Dengan itu saya dahi dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang sudi mengajar kami pada petang ini. Terima kasih pada semua jemaah. Terima kasih pada Gema Nur Iman yang tidak jemu-jemu mencari Ustaz untuk mengajar kami di dalam
majlis ilmu ini, alhamdulillah. Bagi mewakili JNI, saya mohon maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam kuliah petang ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis petang ini, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Bondo. Tadi ada satu soalan dalam komen saya, dia kata Ustaz, kalau dia orang lepas tu sebut astagfirullah. Okey, baik. Sebut astagfirullahalazim dalam solat tak batal. Dia termasuk dalam sebahagian zikir. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw